Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman utama dalam segmen esensi. Belanjawan 2025 harus kekal dan tertumpu kepada penanda aras yang ingin dicapai dalam kerangka ekonomi madani. Perdana Menteri berkata, usaha berangka belanjawan negara itu harus bermula dengan asas untuk meningkat dan melaksanakan pembaharuan berterusan ke arah mencapai hasrat berkenaan. Penyertaan Malaysia dalam BRICS berupaya memberi manfaat besar kepada syarikat dan ekonomi negara. Ia susulan prestasi KDNK negara anggota yang mencecah $26.6 trilion Amerika, iaitu 26.2% daripada KDNK dunia. Dalam masa terdekat, Malaysia berkemungkinan menjadi rakan kongsi kepada BRICS sebelum permohonan menjadi anggota di muktamad. Perdana Menteri menegaskan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang perlu dirunding melalui wakil dan bukan secara berasingan. Jelasnya, beliau tidak pernah meletakkan syarat agar ahli Parlimen Pembangkang menyokong Perdana Menteri untuk dapat peruntukan. Mengenai usaha mencegah rasuah, tingkatkan tata kelola dan integriti pentadbiran perkhidmatan awam serta syarikat GLC, Perdana Menteri berkata kerangka strategi pembanterusan rasuah nasional NACS 2024-2028 dijangka dibentangkan di Parlimen esok. Dalam pada itu, SPRM akan dikekalkan sebagai badan pemantau bagi hal berkaitan rasuah dan salah laku dalam negara. Tindakan disiplin akan diambil sekiranya mana-mana menteri atau agensi kerajaan didapati menggunakan jentera kerajaan semasa kempen pilihan raya. Jaminan diberi Perdana Menteri berdasarkan keputusan Jemaah Menteri agar mana-mana menteri, penjawat awam atau agensi kerajaan tidak berbuat demikian selepas hari penamaan calon. Sebanyak RM950 juta diperuntukkan oleh kerajaan untuk kerja pemeliharaan sungai bagi mengurangkan risiko banjir dan kerja kecemasan luar jangka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sejumlah RM410 juta diperuntukkan untuk memelihara sungai bagi mengurangkan risiko banjir di bawah rancangan Malaysia ke-12 kepada setiap negeri. Selain itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS juga memperuntukkan sebanyak RM540 juta bagi tujuan sama. Lebih 667 pengguna menerima manfaat program Solar for Rakyat Incentive Scheme Solaris sejak dilancarkan pada 1 April lalu. Kadar permohonan di bawah program Net Energy Metering NEM Rakyat juga turut mencatat peningkatan sejak April. Sebanyak 48,000 panggilan direkodkan mengenai tingkah laku cubaan bunuh diri bagi tempoh 2022 hingga Jun tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia direkodkan menerusi talian bantuan krisis kesihatan mental atau talian HEAL 15555. Selain itu, jumlah kes bunuh diri yang dilaporkan meningkat berbanding tahun lalu, iaitu sebanyak 1,087 kes berbanding 981 kes sebelumnya. Semua balai polis di seluruh negara diarah menutup pintu pagar premis itu selepas jam 10 malam susulan insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram Johor Bahru pada 17 Mei lalu. Menteri Dalam Negeri berkata ia antara arahan yang dikeluarkan dalam usaha memperketat keselamatan dan bersiap siaga atas sebarang kemungkinan pencerobohan atau tindakan luar jangka ke atas balai polis. Rang Undang-Undang Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan Pindaan 2024 yang sepatutnya diputuskan hari ini di Dewan Rakyat ditangguhkan dan dirujuk ke dua jawatan kuasa pilihan khas JPK Parlimen. Menteri Dalam Negeri berkata beliau memohon menangguhkan bacaan RUU itu di bawah Peraturan Mesyuarat 62 bagi membolehkan RUU itu diperhalusi lagi sebelum diputuskan. Institusi perbankan akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian pemilik akaun bank yang menjadi mangsa skam. Timbalan Menteri Kewangan berkata pemilik akaun berkenaan juga berhak kemuka pertikaian jumlah pempasan kepada Ombudsman Perkhidmatan Kewangan OFS. Sejak 2020 hingga pertengahan Mei 2023, 18,238 kes penipuan kewangan melibatkan industri perbankan dilaporkan. Kementerian Pendidikan KPM sedang mempertimbangkan penyediaan allowance kos sehari hidup pelajar tingkatan 6 sebagai sebahagian usaha menarik lebih ramai pelajar menyertai program itu. Timbalan Menteri Pendidikan berkata turut dipertimbangkan KPM juga allowance untuk guru penolong kanan tingkatan 6 dan bantuan geran per kapita lebih tinggi bagi mata pelajaran Sijil Tinggi Pendidikan Malaysia STPM.
405,300 liter diesel bersubsidi dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Perak dari tahun 2023 hingga Mei tahun ini. Exko Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Hal Ehwal Pengguna dan Kampung Baru Cina Perak berkata ia melibatkan nilai rampasan lebih RM800,000. Manakala dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, minyak masak bersubsidi bernilai lebih RM7,000 dirampas di negeri itu. Keadaan kesihatan fizikal, mental dan spiritual Private Muhammad Syafiq Hilmi Abdul Halim terus dipantau sehingga beberapa hari lagi sebelum dibenarkan bercuti di kampungnya di Baling Kedah. Panglima Tentera Darat berkata ia bagi memastikan tahap kesihatan Muhammad Syafiq yang berpangkalan di Tanjung Kidurong, Bintulu itu berada dalam keadaan terbaik. Anggota itu hilang selama 19 hari sejak 18 Jun lalu di sempadan Malaysia Brunei ketika menyertai op ukur di Limbang sebagai anggota pengiring. Dua lelaki parah dalam satu kemalangan membabitkan sebuah ambulans yang terbabas ke dalam parit di Jalan Tol Kemunting awal pagi tadi. Ambulans berkenaan sedang dalam perjalanan pulang ke Parit Bunta dari Hospital Taiping. 3 mangsa merupakan petugas Kementerian Kesihatan, manakala seorang lagi orang awam. 2 mangsa parah dan 2 mangsa yang cedera ringan dihantar ke Hospital Taiping untuk rawatan lanjut. Sepasang suami isteri berdepan detik cemas selepas kereta dinaiki terbakar di CIQ Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan berkata kebakaran menyebabkan letupan kecil di bahagian depan kenderaan. Kebakaran berjaya dikawal anggota dan penjawat awam yang bertugas perhampiran lokasi kira-kira pukul 8.35 malam. Kedua-dua mangsa selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Wanita terjatuh gaung sedalam 10 meter selamat dan berjaya dibawa keluar awal pagi tadi. Pihak bomba mengambil masa kira-kira 9 jam membawa mangsa turun dan keluar dari hutan simpan kekal itu. Mangsa menyertai trip pendakian Korbu dan Gayung bersama 34 lagi peserta sejak Sabtu lepas. Seorang wanita ditahan bersama 80 botol plastik mengandungi dadah jenis heroin dalam serbuan di sebuah bangsal kayu dalam kandang lembu di Kampung Lembah, Cerang Ruku, Pasir Putih, Kelantan. Serbuan pada 2.10 petang itu turut membawa kepada rampasan 2,000 biji pil yaba. Ketua Polis Daerah Pasir Putih berkata kesemua dadah berkenaan bernilai RM182,000. Perogam bersiri yang dikenali sebagai Rambut Bentong kekal menjalani hukuman di tali gantung selepas Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan semakan hukuman mati kerana membunuh seorang gadis 17 tahun dan kaki tangan Jabatan Perhutanan Bentong pada 2009 dan 2012. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara selepas menolak permohonan semakan mengetepikan hukuman mati yang dijatuhkan ke atasnya. Polis sedang siasat akaun TikTok disyaki menggunakan gambar profil dan nama Raja Muda Selangor. Ketua Polis Selangor berkata pihaknya menerima laporan daripada pejabat Istana Selangor yang mengesahkan akaun tersebut adalah palsu. Siasatan dijalankan berdasarkan Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan iaitu penyebaran berita palsu yang menyebabkan ketakutan atau kegentaran awam atau kepada mana-mana golongan awam. Polis sudah merakam keterangan 9 individu berhubung kes buli cyber terhadap pengaruh media sosial A. Rajaswari atau lebih dikenali sebagai Aisyah di media sosial TikTok. Ketua Polis Daerah Sentul berkata rakaman percakapan itu diambil bagi membantu siasatan berhubung laporan dibuat mangsa pada Rabu sebelum mangsa ditemui meninggal dunia keesokan harinya. 60 pelajar dari 2 pusat pengajian tahfiz di Perlis terpilih mengikuti program TVET di Giat Mara Arau. Menurut pengarah Giat Mara Negeri, pelajar akan mengikuti modul asas pendawaian dan pemasangan liter elektrik serta asas pembaikan kenderaan. Giat Mara turut merancang perluaskan program TVET tahfiz dengan memperbanyakkan kursus jangka pendek dan pembelajaran sepanjang hayat. Beberapa pendekatan diambil Kerajaan Negeri Perak dalam mengurus unsur nadir bumi bukan radioaktif atau NRREE bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Menteri Besar Perak menyatakan antara langkah diambil berangkumi pembangunan rantaian ekonomi menyeluruh, kerjasama antarabangsa dan pemindahan teknologi, pelaburan asing serta pembangunan industri dalam merancang pembangunan NRREE. Pelabur asing kembali sebagai pembeli bersih di Bursa Malaysia minggu lepas selepas penjualan bersih selama 2 minggu dengan pembelian bersih equity berjumlah RM394.5 juta.
Menurut MIDF, Amanah Investment Bank Berhad, pelabur asing membuat belian setiap hari pada minggu lepas dengan sebahagian besar aliran masuk dicatatkan pada Rabu dan Khamis. Sektor yang merekodkan aliran masuk asing bersih tertinggi, pengangkutan dan logistik, produk dan perkhidmatan perindustrian dan teknologi. Bursa Malaysia berada pada kedudukan terbaik untuk mencapai sasaran penyenaraian tawaran awam permulaan IPO tahun ini. 25 penyenaraian setakat ini telah dilaksana daripada 42 yang disasarkan. Jelas pengerusinya, prospek dagangan lebih baik tahun ini. Untuk separuh pertama 2024, nilai dagangan harian purata ADTV melonjak kepada RM3.27 bilion berbanding RM2.06 bilion tempoh sama tahun lepas. Bank Negara Malaysia BNM berkemungkinan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% dalam mesyuarat dasar mandatori Khamis ini. Bagaimanapun, BNM akan terus memantau rapat sebarang perubahan kepada prospek inflasi susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel 10 Jun lalu. Perubahan dari segi penilaian BNM terhadap ringgit akan turut dipantau selepas Bank Pusat itu Mei lalu menyatakan ringgit buat masa ini tidak mencerminkan asas ekonomi dan prospek pertumbuhan Malaysia. Institut Percukaian Malaysia CTIM komited terus memperkasa dan mempertingkat peranannya dalam profesi percukaian. Presidennya berkata pihaknya akan memberi tumpuan meningkatkan perkhidmatan ahli seterusnya menyumbang kepada lanskap ekonomi dan sosial Malaysia yang lebih meluas. 3 matlamat utama ditetapkan untuk mencapai hasrat tersebut. Ini termasuk memainkan peranan utama dalam dasar dan pembaharuan cukai. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden tidak dirawat untuk penyakit Parkinson. Penyakit itu dibuat White House selepas laporan berhubung doktor pakar Parkinson melawat Rumah Putih sebanyak 8 kali sepanjang tahun lalu. Pada 25 Jun lalu, Biden dilihat kurang sihat. Beliau kelihatan keliru dan tidak fokus sepanjang debat dengan calon Republikan Trump. Israel semakin huru-hara ketika tunjuk perasaan rakyat Israel berterusan bagi mendesak gencatan senjata. Parti Pembangkang Israel pula masih lagi menyokong Benjamin Netanyahu untuk kekal berkuasa. Sebelum ini, dua parti gabungan Netanyahu menggugut letak jawatan berikutan isu gencatan senjata di Gaza. Jumlah kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Zionis terus meningkat kepada 38,200 orang. Menurut pihak berkuasa kesihatan Gaza, jumlah kecederaan juga meningkat kepada 87,900 sejak konflik tercetus Oktober tahun lalu. Namun, amat mengejutkan apabila kajian jurnal perubatan Lancet menyatakan jumlah kematian akibat perang di Gaza boleh melebihi 186,000 orang. Konflik Rusia-Ukraine, 37 orang maut selepas Rusia melancarkan puluhan peluru berpandu ke bandar di Kiev. Selain Kiev, Rusia turut melancarkan serangan peluru berpandu ke atas beberapa buah bandar di Ukraine. ...23 orang terkorban dan 35 lagi hilang dalam kejadian tanah runtuh lombong emas di Sulawesi, Indonesia. Jurucakap Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia berkata operasi mencari dan menyelamat telah diaktifkan melibatkan lebih 200 anggota. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.